صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau, dengan ilmu seluruh orang salih fid darain, amin Allahumma amin. Perihal qada dan qadar, meridai takdir Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah anda rida dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kerana rida dengan takdir itu adalah semulia-mulia buah sifat mahabbah, iaitu kecintaan, dan ma'rifah, iaitu pengenalan. Memanglah wajar si pecinta itu merelai perbuatan siapa yang dicintainya, biarlah dia manis atau pahit, sesuatu sesuai dengan bunyi hadis qudsi yang berikut: man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Siapa yang tidak rela dengan takdirku dan tidak bersabar atas bala yang kutimpakan ke atasnya, maka pergilah cari Tuhan selain aku. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sesuatu kaum, ditimpakan mereka balaknya, maka barang siapa yang rela, iaitu rida, maka yang rela Allah akan merelakannya, dan barang siapa yang bersungut, Allah akan bersungut kepadanya, itu marah. Tegasnya wajib atasmu wahai orang mukmin, hendaklah anda mengetahui dan mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberi petunjuk dan menyesatkan, mencelaka dan membahagiakan, mendekat dan menjauhkan, merendah dan meninggikan, dan memberi manfaat dan membahayakan. Jika anda sudah mengetahui semua ini serta mempercayainya, maka yang wajib atasmu tidak menentang Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu dari perbuatannya, baik yang lahir maupun yang batin. Cara menentang ialah bila anda menggunakan lisanmu dengan berkata, apa yang telah terjadi, bagaimana boleh jadi begini, apa sebabnya sampai jadi begini, mengapa ini tidak begini, apa dosanya sampai dia mesti menanggung begini. Adalah jahil sekali siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala pada kerajaannya dan suka mempersoalkan tentang kekuasaannya, padahal dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berkuasa terhadap semua makhluknya dan urusannya. Terserah kepadanya hukum dan tadbirnya. Dia melakukan apa yang disukainya serta menghukum siapa yang dia mahu. Tiada boleh disoal tentang apa yang dibuat, malah mereka sekalian akan disoal. Bahkan wajib anda mempercayai bahawa semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku atas penuh kebijaksanaan. Tiada yang lebih adil daripadanya dan tiada yang lebih utama dan sempurna daripadanya. Inilah hukumnya, ridha atau rela atas semua perbuatan Allah secara ringkas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada pengajian yang lalu kita sebutkan sedikit sebanyak tentang mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita sebutkan bahawa dua perkara utama yang menyebabkan satu orang itu cinta dan sayang kepada sesuatu adalah, pertama kerana kesempurnaan, yang kedua adalah kerana nikmat yang diberikan, ihsan yang diberikan kepada seseorang ataupun kepada sesuatu. Kesempurnaan apabila kita kenal satu orang itu mempunyai sifat-sifat yang mulia.
Sebagai contoh, kita tahu tentang satu orang alim, ataupun kita kenal tentang Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, kita kenal tentang Al-Imam Ghazali, kita tahu akan kehebatan ilmunya, keluasan ilmunya, susah payah yang beliau lalui untuk mencapai daripada, ataupun mujahadah yang beliau lalui untuk mencapai daripada ilmu-ilmu dan kesempurnaan akhlak. Maka hanya dengan mendengar akan kesempurnaan ilmu dan adab dan akhlak mereka, maka datang kecintaan dalam hati kita terhadap mereka. Ini keindahan, kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk. Hanya dengan kita mengetahui kesempurnaan dan keindahan tersebut, maka kita akan tertarik untuk menyukai ataupun cenderung hati kita kepada mereka. Bahkan kalau kita tengok dalam makhluk-makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada keindahan gunung ganang ataupun bukit bukau, ataupun lebih kurang scenery, kalau kita nak sebut, kita pergi holiday dan sebagainya, pergi ke sana ke sini, ada banyak gunung ganang yang ada di atas muka bumi ini, tapi setengah tempat menjadi tarikan yang tidak menjadi tarikan kepada tempat lain. Sebagai contoh, kalau dekat Cape Town tu ada Table Mountain, ada satu je Table Mountain. Dipanggil Table Mountain sebab mountain tu nampak macam table, tempat tarikan. Dan kalau pergi ke Hadramaut, subhanallah, ada mungkin lebih daripada 10 Table Mountain. Semua gunungnya macam table, tapi tak jadi tarikan. Tak ada siapa nak pergi dan nak pergi lihat tempat tu, sebab tarikannya lain. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang letakkan kesempurnaan ataupun keindahan, dan yang menetapkan sebahagian itu menjadi tarikan dan sebahagian lain tidak menjadi tarikan. Walhasil, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang letakkan keindahan ataupun kesempurnaan dalam sesuatu perkara, sehingga perkara tersebut menjadi tarikan. Dan kalau kita boleh tertarik kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin kita tak tertarik kepada keindahan sang pemberi, sang pencipta keindahan tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mengetahui yang memberikan segala keindahan, yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila kita melihat segala sesuatu, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dikatakan aslul mahabbah ma'rifah, asal usul kepada kecintaan adalah pengenalan, adalah ilmu. Kita tahu bahawa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah, yang memberikan segala keindahan adalah Allah, yang memberikan segala kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu tersebut akan mendatangkan ma'rifah, membuahkan daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan yang kedua, kita sebutkan salah satu asbab untuk kita cinta, suka kepada sesuatu adalah apabila kita diberikan nikmat. Kita tahu semua orang, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi segala nikmat. Dan di alam dunia, kalau satu orang tu berikan kita nikmat, beri kita nikmat yang besar, sebagai contoh, ada orang tiba-tiba hadiahkan kita kereta, maka kita akan bergembira sebab orang tu bagi kita hadiah yang besar. Akan tetapi kalau kita fikir, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tak beri kita nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan nikmat-nikmat itu dapat mengizinkan kita untuk menikmati nikmat kereta, maka kita tak akan dapat menikmati nikmat kereta. Sebagai contoh, satu orang diberi hadiah kereta yang paling mahal di atas muka bumi ini, tapi dia tak ada kemampuan untuk drive, for example, yazbillah. Mungkin dia boleh naiklah kereta tu, boleh diletakkan dalam kereta, tapi dia syoknya dapat bawa kereta yang mahal tu, dia tak dapat sebab dia tak boleh nak drive. Ataupun waliyazbillah, dia dapat naik tapi dia tak ada penglihatan, ditarik penglihatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ada kereta yang paling mahal, paling best, tapi dia tak dapat tengok keindahan tersebut. Maka segala nikmat yang kita rasa dekat alam dunia ni, yang kita dapat hatta daripada orang-orang lain, kalau tidak kerana nikmat daripada Allah, yang asal usulnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tak dapat menikmati daripada nikmat-nikmat tersebut. Maka kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
asal segala nikmat daripada Allah, dan kalau bukan nikmat daripada Allah, kita takkan dapat merasa daripada nikmat-nikmat yang lain. Nah, jadi asal usul kepada kecintaan itu adalah makrifah, pengenalan, yang mana ianya akan membuahkan musyahadah. Bila kita kenal Allah, Allah Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan memberikan segala-galanya, maka dengan itu kita akan menyaksikan keagungan Allah dalam segala sesuatu. Apabila kita mengetahui bahawa Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang meletakkan keindahan dalam segala sesuatu, yang memberikan segala nikmat, maka dalam segala perkara kita akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksudkan. Asal usul kecintaan adalah makrifah, dan buah kepada makrifah itu adalah musyahadah, penyaksian. Penyaksian maksudnya kita menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang kita lakukan. Naam. Dan apabila kita telah sampai pada tahap mahabbah, yang mana Imam Haddad mengatakan bahawa level yang paling rendah terhadap kecintaan tersebut adalah hati kita ini dikuasai oleh kecintaan tersebut, sehingga tidak ada perkara yang kita mendahulukan melainkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicintai, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu dalam hadis Nabi menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti daripada apa yang aku bawa, dan apa yang Nabi bawa datang daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan di sini kita boleh cek keimanan kita, kesempurnaan iman kita, dekat mana level dia, dekat mana kita mengutamakan hawa nafsu kita, dan dekat mana kita mengutamakan Allah dan Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna keimanan seorang kamu sehingga aku lebih kamu cintai daripada ibu dan ayah kamu, anak-anak kamu, dan seluruh manusia. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana ketelitian beliau dalam memastikan akan level keimanan dia, jadi dia mendatangi Rasulullah, komplain, ya Rasulullah, aku ni cinta kamu lebih daripada segala sesuatu, tapi aku masih lagi mencintai diri aku lebih daripada kamu. Dan ini merupakan kesempurnaan, bukan kekurangan pada Sayyidina Umar. Kesempurnaannya Sayyidina Umar dalam penelitiannya terhadap keimanannya. Maka Nabi mengatakan, la ba'du, belum lagi Sayyidina Umar, belum lagi Umar, yakni iman kamu belum sempurna. Kemudian dia rujuk kembali kepada diri dia, decide, khalas, lepas ni aku tak akan mengutamakan diri aku melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang ni barulah sempurna iman kamu. Naam. Dan tanda kejujuran dakwaan kita terhadap kecintaan kepada Allah dan Rasul adalah kita takkan sahut panggilan sesiapa yang mengajak kepada kemurkaan Allah. Apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah, baik meninggalkan daripada suruhan ataupun baik daripada melakukan larangan, kita takkan ikut. Apa-apa yang menyebabkan kita tertinggal perintah Allah, apa-apa yang menyebabkan kita tergelincir dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak ikut. Itu tanda kecintaan yang sebenar. Tanda kecintaan yang sebenar. Dan Imam Haddad kata darjat yang paling tinggi dalam kecintaan adalah tak ada kecintaan dalam hati selain Allah. Ni susah, ni rare. Tak ada kecintaan selain Allah. Yang first tadi, yang rendah tadi, kecintaan terhadap Allah melebihi segala sesuatu. Itu dah susah lah. Itu pun dah susah. Yang ni, yang highest level, tak ada kecintaan kepada sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dapat tu, kata Imam Haddad, susah. Nak continuous berada pada tahap tu lebih susah.
Nak continuous dalam keadaan tu lebih susah, sehingga dikatakan apabila sikap itu kekal pada sesuatu diri, maka akan lenyaplah sifat kemanusiaan sama sekali pada diri itu. Naam. Dan daripada keadaan inilah timbulnya istighraq dengan Allah, yang tidak akan ada lagi perasaan wujud dan ahlinya dalam apa hal sekalipun. Naam. Jadi yang penting dekat sini adalah asal kepada kecintaan adalah ma'rifah. Bagaimana kita nak tambahkan ilmu kita terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ianya akan membuahkan musyahadah. Kita akan menyaksikan segala keagungan Allah pada segala sesuatu. Bahkan bila kita beribadah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu menyaksikan Allah, seakan-akan kamu merasakan kamu berada di hadapan Allah. Fa illam takun tarah, kalau kamu tak dapat berada pada maqam musyahadah, bawah lagi muraqabah, fa innahu yarak, Allah sedang melihat kamu. Tapi maqam yang lebih tinggi yang Nabi cakap tadi tu musyahadah. Kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita menyaksikan, merasakan bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu paling maqam yang lebih tinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kita berada pada zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa likulli ummati ijlun wa ijlu ummati ad-dinar wad dirham. Setiap umat mempunyai sembahan masing-masing, dan sembahan umat aku merupakan dinar dan dirham, iaitu kecintaan terhadap dunia itu merupakan ujian yang besar kepada kita, yang perlu untuk kita usahakan untuk nak keluarkan kecintaan tersebut daripada diri kita. La ilaha illallah. Kerana apabila kecintaan terhadap dunia kerana kecintaan terhadap dunia itu akan merosakkan hati kita, akan merosakkan hati kita, akan mengotorkan hati kita, akan menyakitkan ataupun akan membuahkan penyakit-penyakit hati yang kita dah sebutkan, daripada riak, daripada hasad, daripada ujub, daripada takabur, daripada buruk sangka dan sebagainya. Waliyadzubillah. Kemudian diakhiri dengan kecintaan terhadap segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ataupun kecintaan terhadap hamba-hamba ataupun amalan-amalan yang mendatangkan, menghasilkan kecintaan kepada Allah, yakni cinta satu dengan yang lain kerana Allah membuahkan kecintaan daripada Allah, duduk satu dengan yang lain kerana Allah membuahkan, menghasilkan kecintaan daripada Allah dan sebagainya. Dan kecintaan terhadap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah tidak bercanggahan. Maksudnya apa? Tidak akan timbul, oh, adakah kita cinta Allah lebih ataupun cinta Rasulullah lebih, mengagungkan Rasulullah lebih, berlebih-lebihan ni salah ataupun tidak. Ada orang tanyakan, oh, kenapa kita nak puji Allah, puji Rasulullah, ataupun berselawat, ataupun berlebih-lebihan dan sebagainya. Maka tak, semuanya merupakan cabang daripada kecintaan terhadap Allah. Kita sayang orang saleh, kita sayang para ulama, kita sayang orang-orang berumur, semuanya merupakan cabang daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, uhibbus salihin wa lastu minhum, aku cinta kepada orang-orang saleh walaupun aku bukan daripada golongan mereka. La ilaha illallah. Imam Syafi'i yang hidup pada zaman awal Islam, yakni lahir 150, meninggal dunia 204. Berapa tahun yang dulu dia cakap, aku bukan orang saleh, tapi aku sayang orang-orang saleh. Aku harap dengan kecintaan kepada mereka aku dapat syafaat. Naam. Jadi kita cinta kepada orang-orang saleh ataupun sebab-sebabnya untuk mendapatkan syafaat daripada mereka, agar kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana perkara-perkara lain. Naam. Kemudian disebutkan tentang qada dan qadar, ianya merupakan buah daripada mahabbah, yakni kita rida dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, merupakan buah yang paling besar ataupun semulia-mulia hasil daripada sifat mahabbah, kecintaan dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kerana sifat seorang pencinta itu, dia reda dengan perbuatan orang yang dia cintai. Apa-apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai, dia akan bersabar, bahkan dia akan reda kerana kecintaan tersebut. Kerana kecintaan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dekat sini, siapa yang tidak reda dengan takdirku dan tidak bersabar atas bala yang kutimpakan ke atasnya, maka pergilah cari Tuhan selain Allah. Syuf, kalau tak nak bersabar, cari Tuhan lain, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dan tak ada Tuhan yang lebih bijaksana, yang lebih mulia, yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai orang Islam, yakni secara umum setiap orang diuji di atas muka bumi ini. Setiap orang diuji, orang Islam, orang bukan Islam. Tapi orang Islam secara khusus dia yakin bahawa apabila dia uji adalah kerana dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga al-anbiya asyaddun nasi bala'an, orang yang paling teruk diuji oleh Allah adalah para nabi, kerana mereka orang yang paling dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan para nabi dan para rasul. Allah mengutuskan Nabi Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Allah tahu susah payah akan ditimpakan kepada Nabi Muhammad. Allah tahu yang yakni dahinya Rasulullah akan tercedera, bahkan giginya Rasulullah tercabut sewaktu salah satu peperangan dan sebagainya. Ini kesusahan yang menimpa Rasulullah. Akan tetapi Nabi SAW tak pernah komplain. Sebab apa? Ma'rifah. Sebab kenal Nabi terhadap Allah, keagungan Allah, dan segala ketentuan daripada Allah itu adalah yang terbaik. Kalau bukan yang terbaik, maka Nabi takkan, kalau bukan yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tegasnya yang wajib atasmu wahai orang mukmin, hendaklah anda mengetahui dan mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang memberi petunjuk dan menyesatkan, mencelaka dan membahagiakan, mendekat dan menjauhkan, merendah dan meninggikan, dan memberi manfaat dan membahayakan. Jika anda sudah mengetahui semua ini serta mempercayainya, maka yang wajib atasmu tidak menentang Allah atas segala sesuatu dari perbuatannya, baik yang lahir maupun batin. Cara menentang ialah bila anda menggunakan lisanmu dengan berkata. Kurang lebih apa yang kita bahaskan dalam bab tawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang dia dapat ataupun yang tak dapat, dia yakin itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk yang berlaku kepada diri dia pun dia yakin bahawa ini merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahakadha, adanya tawakal dan adanya rida dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin tak ada sesuatu yang baik ataupun buruk berlaku, melainkan itu adalah ketentuan daripada Allah dan itu adalah yang terbaik. Kemudian disebutkan di sini cara menentang ialah bila anda menggunakan lisanmu dengan berkata. Tanda orang-orang yang tidak rida, tanda orang-orang yang tak sempurna keridaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah terjadi, yakni tanya kenapa benda tu terjadi, tak ada masalah. Tapi question dengan keadaan tak puas hati, that's problematic. Nak tanya kenapa benda terjadi dan sebagainya. Seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, para malaikah bila dia tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa nak cipta Nabi Adam, yakni para malaikat question. Subhanallah, maksudnya tak salah nak question, tapi untuk nak tahu kebenaran ataupun hikmah di sebalik kejadian Nabi Adam. Tapi bila iblis tanya kepada Allah kenapa diciptakan Nabi Adam, sebab dia nak katakan kenapa nak ciptakan makhluk lain sedangkan aku ni dah yang terbaik. Jadi dua soal authority, tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi satu tanya untuk nak tahukan kebenaran, satu nak tanya sebab nak tunjukkan dia lebih baik. Ataupun yang kat sini kita boleh sebutkan bahawa tanya sebab kita tak puas hati. Mungkin zaman-zaman Covid ataupun kita masih lagi zaman Covid kan, orang macam-macam konspirasi lah, teori tu teori ni, kenapa orang kafir tak puas hati nak wipe out sebahagian daripada numbers of human dekat atas muka bumi dan sebagainya. Diorang kontrol satellite lah,
walhasil macam-macam cerita ada. Walhasil tak ada satu perkara pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah biarkan benda tu berlaku bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala not having control ataupun having knowledge over apa-apa yang sedang berlaku, ataupun bagaimana boleh jadi begini, apa sebabnya sampai jadi begini dan sebagainya. Bukankah kita dah sembahyang, kita dah buat segala protection, asbab keselamatan dan sebagainya, kenapa still happen dan sebagainya. Patutnya soalan-soalan seperti itu tidak keluar daripada orang-orang yang yakin tentang ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa kita buat sampai jadi kesusahan. Kita yakin dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji sedikit daripada ketakutan, kelaparan, kesakitan, kematian dan sebagainya, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, dan kami menguji kamu dengan kebaikan ataupun dengan keburukan sebagai satu ujian. Dan barang siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala cukup baginya. Dan bila kita question Allah Subhanahu wa taala punya authority dalam keadaan tak puas hati, seakan-akan kita rasa bahawa kita ni lebih pandai, kita lebih bijak, kita lebih adil, kita lebih bersifat maha rahim ataupun lebih bersifat merahmati kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita, kenapa nak kena ada COVID dan sebagainya, berapa ramai orang mati, kenapa nak kena ada war dekat sana sini, orang-orang orang perempuan ataupun anak-anak, wanita-wanita ataupun orang-orang tua ataupun anak-anak kecil disakiti, didera dan sebagainya, dizalimi. Yakni Allah Subhanahu wa taala well aware of whatever that is happening. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang sedang berlaku, dan Allah Maha Rahim lebih daripada kita. Jadi tak boleh untuk kita nak question seakan-akan kita ni lebih sifat berkasih sayang terhadap hamba-hamba Allah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. La ilaha illallah. Dan Nabi SAW bila diuji dengan segala kesusahan, Nabi hanya mengatakan illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau engkau tidak murka kepada aku atas apa yang berlaku, maka aku tak kisah. Susah mana pun, teruk mana pun ujian, selagi mana Allah redha dengan seseorang, Nabi tak kisah. Maksudnya selagi mana Allah redha dengan Nabi, Nabi tak kisah melalui segala kesusahan, melalui segala ujian. Daripada meninggalnya Sayyidatina Khadijah, dengan meninggalnya Sayyidina Abu Talib dan sebagainya, Nabi SAW tetap sabar. Sedih, masih sedih. Ujian yang dikenakan memang sedih. Tak kata kita khalas tak rasa sedih dan sebagainya, akan tetapi kerana kita yakin segala apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik, maka kita tak ada kita tak berada dalam keadaan teruk sampai apa yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam sampai nak bunuh diri dan sebagainya. Ada segala-galanya, akan tetapi tak puas hati, slightest of thing boleh menyebabkan dia bunuh diri dan sebagainya. Sehingga kita tahu diorang ada tempat-tempat khusus untuk nak bunuh diri. Human right. Boleh untuk nak buat apa yang diorang inginkan. Adalah jahil sekali siapa yang menentang Allah pada kerajaannya dan suka mempersoalkan tentang kekuasaannya, padahal dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berkuasa terhadap semua makhluknya, dan urusannya terserah kepadanya hukum dan tadbirnya. Dia melakukan apa yang disukainya serta menghukum siapa yang dia mahu. Tidak boleh disoal tentang apa yang dibuat, malah mereka sekalian akan disoal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak ada siapa yang boleh question Allah di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajib anda mempercayai bahawa semua perbuatan Allah itu berlaku atas penuh kebijaksanaan. Tiada yang lebih adil daripadanya dan tiada yang lebih utama dan sempurna daripadanya. Inilah hukum rida atau rela atas semua perbuatan Allah secara ringkas. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Dan Allah dan Rasulnya adalah lebih layak untuk kamu meraih keridaan mereka kalau kamu benar-benar beriman. La ilaha illallah. Macam mana nak usahakan setiap perkara yang berlaku dalam diri kita ni
merasakan bahawa itu yang terbaik untuk kita. Kadang nak dapat ni pun kita akan down dulu, kita akan sedih dulu, kita akan tak tahu nak doa apa dulu, padahal kita boleh khalas ambil wuduk, sembahyang dan doa. Akan tetapi kita akan layan perasaan dulu, baru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Haddad mengatakan hukum rida secara terperinci. Adapun bila membicarakan tentang terperincinya, maka segala urusan yang menyentuh dirimu adalah terbahagi kepada dua bahagian. Di antaranya apa yang biasa melazimi dirimu seperti kesihatan dan kekayaan, maka bahagian ini tidak tergambar padanya ada sungutan, kecuali jika anda memperbandingkan dengan orang lain yang melebihimu dalam pemberian itu. Maka yang wajib atasmu ketika itu adalah anda rida dengan pembahagian itu untukmu dari segi kacamata bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berbuat apa yang disukainya dalam kerajaannya, ataupun dari segi pandangan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memilih untukmu apa yang lebih baik dan lebih patut bagi dirimu, dan inilah cara yang paling sempurna. Naam. Dikata dalam kehidupan kita ni ada dua perkara. Ada satu perkara yang melazimi kita, maksudnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat daripada nikmat-nikmat lah. Dan biasanya kalau kita dapat nikmat tersebut, kita takkan komplain. Yang Allah beri kita kesihatan, Allah beri kita rezeki yang mencukupi, khalas kita takkan komplain sebab kita dapat apa kita nak. Tapi biasanya kita akan komplain bila kita start comparing with others. Sebenarnya nikmat kita kesihatan dah alhamdulillah, nikmat rezeki yang Allah berikan dah alhamdulillah, dah serba cukup. Tapi bila kita start comparing, kita start bandingkan rezeki yang kita ada ataupun nikmat yang kita ada dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain, khalas mulalah tak cukup. Tak cukup itu, tak cukup ini. Kita alhamdulillah dapat duduk dekat flat ataupun apartment, tengok orang ada rumah bawah, kita tak puas hati. Kita dah dapat duduk rumah bawah, kita tengok orang dapat rumah 2 tingkat, tak puas hati. Dapat rumah 2 tingkat, orang ada villa, kita tak puas hati. Memang tak pernah puas lah sebab kita compare dengan others. Tapi apa yang kita ada tu dah cukup. Wahakadha dalam setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam. Dan bagaimana nak ada sifat rida? Dikata ada dua perkara. Satu adalah kita meyakini bahawa Allah boleh tetapkan apa sahaja yang dia nak, sebab tu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan apa yang dia nak. Tapi yang lebih sempurna, lebih adab adalah kita meyakini bahawa apa-apa yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kita yakin bahawa apa-apa yang Allah tetapkan untuk kita, baik daripada kehidupan kita, baik daripada rezeki kita, baik daripada pasangan kita, baik daripada ahli keluarga kita, baik daripada saudara mara kita, semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk kita. Tinggal lagi kita rida. Tinggal lagi kita rida. Dan memang tak mudahlah nak capai makam rida, sebab makam rida tu makam yang paling tinggi. Jadi jangan ingat kita senang nak rida atas segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah ujian kita dekat atas dunia ni, nak rida atas segala ketentuan. Baik Allah berikan kita pasangan, suami itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, isteri itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, anak-anak itu yang terbaik Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ibu dan ayah walaupun komplain kita banyak mana pun, itu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan nak yakin dan nak rida, ia merupakan proses yang perlu untuk kita usahakan. Wahakadha rezeki dan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Di antaranya yang lain, iaitu apa yang biasanya tiada melazimi dirimu seperti ketimpaan bala bencana, penyakit dan kemiskinan, maka hukumnya haram jika anda bermuka masam kerananya atau mengeluh dan tidak mahu bersabar atas musibah itu. Yang paling sempurna yang patut anda lakukan iaitu anda rida atas takdir itu dan serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini tidak sanggup anda berbuat, maka bersabar sahajalah dan jangan banyak difikirkan. Kita ni banyak overthinking. Kita banyak fikir. Kenapa tu, kenapa ni, kenapa macam-macam. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'budillah ta'ala birridha fa illam tastati' fa fi sabri ala ma takrah khairun katsir." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridaan
dan jika engkau tidak mampu maka bersabarlah atas apa yang engkau bencikan itu, maka bersabar atas apa yang engkau bencikan itu terdapat kebaikan yang banyak. Tidak termasuk rida sama sekali apa yang didapati oleh setengah-setengah manusia bodoh dari ketenteraman hati ketika meninggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kejap. Kat sini disebutkan bahawa terkadang bila kita diuji dengan bala bencana ataupun penyakit dan kesusahan, kesempitan, haram untuk bermasam muka kerana mengeluh atau tidak mahu bersabar atas musibah. Yang sempurna anda patut lakukan rida atas takdir itu, kalau tak bersabar dan jangan banyak fikir, iaitu kita bersabar. Bahkan fa inna ma'al usri yusra, tidak akan datang kesenangan kecuali dengan kesusahan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sebab Allah Subhanahu wa taala nak berikan pemberian atas ujian tersebut. Allah nak berikan pengampunan, Allah nak berikan anugerah, Allah Subhanahu wa taala nak berikan darjat yang tinggi, tapi dengan syarat ada sabar, dengan syarat ada redha. Kalau tak ada kesusahan, tidak akan ada jalan keluar. Kalau tak ada kesusahan, tidak akan ada kesenangan. Bahkan dalam makna yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yakni tidak akan berkumpul dua keamanan. Maksudnya aman tu kesenangan, kerisauan tu adalah kesusahan. Jadi kalau kita senang dekat dunia, maka dekat akhirat akan susah. Kalau kita susah di dunia, yakni susah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar, redha dan sebagainya. Kalau kita menjalani kesusahan dekat dunia ni dalam mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka di akhirat nanti akan diberikan kesenangan. Naam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus sebutkan, sebut pasal kaum ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada suami, fa in takrahu syai'an fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian yang diberikan kepada suami khususnya terhadap isteri. Yakni mungkin terkadang kita tak suka sesuatu perkara, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan perkara yang kita tak suka tu dengan pemberian yang banyak. Ya, ini boleh apply kepada semua benda lah. Maksudnya kadang-kadang Allah uji tentang suami ataupun isteri ataupun anak-anak ataupun adik-beradik ataupun ahli keluarga ataupun ibu dan ayah. Benda yang kita tak suka tu sebenarnya akan mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Benda yang kita tak suka, kalau kita dapat bersabar, kita dapat ubah, maka itu akan menjadikan kita orang yang lebih baik. Bahkan terkadang kalau kita benar-benar bersyukur, hatta dalam segala kesusahan tu sebenarnya ada banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hatta kadang kalau kita tengok dalam segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, didatangkan kesenangan di dalam ujian tersebut. Yakni taklah susah mana ujian tu, kalau kita kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa kesusahan yang kita alami sebenarnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan tidak termasuk rida sama sekali apa yang didapati oleh setengah-setengah manusia bodoh dari ketenteraman hati ketika meninggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan membuat semua larangannya. Kerana membuat maksiat serta meninggalkan taat memang akan memurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana boleh seseorang boleh merasa rida terhadap sesuatu yang Tuhan tiada meridainya? Yakni melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rida merupakan satu perkara yang tidak pandai. Allah memurkai kekufuran, kemaksiatan. Bagaimana mungkin kita boleh rida, boleh senang hati, boleh relax dalam melakukan kemaksiatan tersebut? Sebab Allah tak rida perkara tersebut. Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu mengkufuri, maka sesungguhnya Allah tiada perlu kepada kekufuran kamu, dan dia tiada meridai kekufuran buat hambanya, dan jika kamu mensyukurinya, nescaya dia akan meridai kamu. Dan kita dah sebutkan tentang syukur atas nikmat Allah adalah dengan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Sebenarnya si bodoh telah merelakan buat dirinya dan dia menyangka bahawa dia telah meridai Tuhannya. Rela buat Allah dan rela buat diri sendiri amat jauh boleh bertemu pada
suatu situasi. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam jawapannya terhadap pertanyaan Abu Fath Ad-Dimishqi. Rela itu hendaklah anda merelakan apa yang dibuat oleh Allah dalam batinmu, dan hendaklah anda berbuat apa yang dapat merelakan Tuhan secara zahir. Maka jika sang hamba hendak mengetahui apa yang ada pada dirinya dari sifat rida, maka hendaklah dia menemukannya ketika dia ditimpa bala bencana, didatangi kepapaan, dan ketika menderita penyakit yang keras. Maka disitulah dia akan menemuinya ataupun tiada sama sekali. Dan kerap sekali kita mendengar dari anak-anak sezaman yang rendah budi pekertinya, apabila ditanya mereka, mengapa kamu sekalian meninggalkan ketaatan dan membuat larangan pula, mereka akan menjawab, ini semua sudah ditakdirkan Tuhan atas diri kami dan kami tidak dapat mengelakkannya lagi. Bukankah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dipaksa menerima apa sahaja yang ditakdirkan Tuhan? Inilah dia mazhab Jabariyah yang tulen. Dan orang yang menghalalkan ideologi yang salah ini sama seperti orang yang mengatakan dengan lisan keadaannya, kendati pun dia tidak menyebutkannya dengan lisannya sendiri kata-kata yang berikut, tidak ada faedahnya pada mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. La ilaha illallah. Alangkah ajaibnya bagaimana boleh terkeluar protes yang seperti ini terhadap Tuhan daripada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal bagi Allah ada hujjah yang jelas terhadap semua makhluknya. Bagaimana seorang mukmin sanggup mengikut-ikut kaum musyrikin yang mengatakan, "Lau syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Jika Allah Subhanahu wa taala mahu, nescaya kami tidak akan mensyirikannya. Demikian pula datuk nenek kita, dan tidak akan kami haramkan barang sesuatu untuk diri kami. Tidakkah orang mukmin itu mendengar apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu ketika disampaikan kepada nabinya kata-kata ini, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun." Katakanlah, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang boleh kamu buktikan kepada kami? Tiada lain, kamu hanya mengikutkan sangkaan sahaja dan kamu hanya mereka-reka sahaja. Dan ketahuilah pula bahawa kaum musyrikin nanti apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mereka tiada jalan untuk membuat hujjah yang batil ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tahu ketika itu bahawa hujjah itu tidak benar. Akan tetapi mereka akan mengatakan begini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin." Tuhan kami, wahai Tuhan kami, nasib yang malang kami telah mengalahkan kami, iaitu nasib malang telah menimpa kami dan memaksa kami menjadi kaum yang tersesat. Kemudian di dalam firman yang lain berbunyi pula, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar apa yang engkau katakan sekarang, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk kami membuat yang baik, sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Naam. Jadi melakukan ketaatan kerana rida atas ketentuan Allah bukan satu perkara yang betul. Yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu perkara, iaitu Allah Subhanahu wa taala dah tahu, tapi pilihan masih lagi diberikan kepada hamba. Sebab itu dihantar para nabi dan para rasul. Tidak dihantar para nabi dan para rasul melainkan untuk memberikan peringatan, memberikan larangan ataupun memberikan nazir, iaitu ancaman kepada manusia agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak pandai mengatakan, khalas, kita dah tak ada choice, tak ada option, ini semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan di sini, nak tahu tahap rida kita dekat mana, biasanya bila diuji. Sebab kadang-kadang bila time senang, bila senang tu memang rida je lah kan. Lebih senang untuk nak rida bila senang daripada nak rida bila diuji. Tapi bila diuji, kalau kita dapat rida, maka di situ hakikat keridaan akan muncul. Sebab tu Imam Ghazali menyebutkan kat sini apa? Maka hendaklah dia menemukannya.
Maka jika sang hamba hendak mengetahui apa yang ada pada dirinya dari sifat ridha, maka hendaklah dia menemukannya ketika dia ditimpa bala bencana, didatangi kepapaan, dan ketika menderita penyakit yang keras. Maka disitulah dia akan menemuinya ataupun tiada sama sekali. La ilaha illallah. Berapa banyak kalau kita tengok. Dan biasanya ujian ni bila di akhir umur ataupun bila umur dah meningkat dan dikembalikan ataupun dah diambil balik kesihatan, kekuatan dan sebagainya, daripada kita boleh mobile jadi tak mobile, daripada kita boleh buat banyak benda sendiri sampai kita jadi hopeless. Sebelum ni mungkin kita boleh demand tu, demand ni, nak tu, nak ni, tapi sampai ke satu tahap kita tak boleh, khalas, kita pasrah je lah, tak boleh. La ilaha illallah. Dan sebabkan itu kadang-kadang ziarahi orang sakit mengingatkan kita tentang perkara-perkara tersebut. Yang ni bila kita sihat, kita ada choice, kita boleh pilih tu, kita boleh cakap tu, kita boleh demand tu. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan penyakit ataupun di akhir umur, sama adakah berubah ataupun tidak. Tapi kalau berubah, alhamdulillah, maksudnya bila dah sampai umur tu dia rida, maksudnya dah tahu khalas ni ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang-orang saleh, bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala diuji. Antaranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, guru kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Di akhir umur beliau kena stroke, dan lama, bukan sekejap. Kena stroke, tapi subhanallah, dah, maksudnya dah level macam tu. Kadang kita fikir macam aku ni dah baik, dah solat, dah tu, dah jaga kesihatan, dah ni macam-macam, diuji. Tak, yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Tinggi mana pun darjat orang tu, kalau nak kena uji, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kelembutan dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi mudah untuk kita bersabar dan rida atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang nak bahas ataupun nak cakap tentang perkara-perkara yang kita tak ada ni, rasa macam tak best. Sebenarnya orang-orang yang selayaknya cakap perkara-perkara ni adalah orang-orang yang telah mengharungi ataupun melalui daripada ujian, dan mereka dapat bersabar dan mereka dapat rida ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang diuji dengan slightest, sekecil-kecil ujian pun kita fail. Dah fail sekali, kali kedua fail lagi, kali ketiga fail lagi, kali keempat fail lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sayang, diuji tapi diberikan kelembutan. Walaupun kita kalah dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berterusan memberikan nikmat kepada kita, untuk kita continue untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kita akan berhenti di sini dan kita akan sambung pada pengajian akan datang, insya-Allah taala. Yang mana perbahasan seterusnya tentang doa, yang mana doa juga ada terkait dengan qada dan qadar. Allah Ta'ala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.